Baik. Banyak cerita yang menarik seperti yang sebutkan, tapi kita nak mulakan dengan cerita Kem Badminton Negara bakal muka cabaran utama di Kejohanan Badminton Asia 2024 pada Rabu selepas pusingan kelayakan bagi beberapa wakil yang bermula pada Selasa. Tumpuan semestinya terarah kepada misi mengelak dari ulangan keputusan pada tahun 2019 di mana skuad negara gagal raih sebarang pingat di Wuhan, China. Malangnya, dua beregu wanita muda negara Felicia Sin Fong Flora serta Go Pei Lo Yin Yuan gagal melangkah ke pusingan pertama kejohanan. Meskipun kalah kepada lawan dari India di perlawanan pertama, Felicia dan Fong mampu bangkit untuk mengalahkan cabaran Maldives. Nasib yang sama buat Pei dan Yin Yuan yang kalah kepada gandingan Hong Kong tapi bangkit untuk membenam saingan Sri Lanka, tapi apakan daya, ia tidak cukup untuk mengesahkan kemarahan mereka. Baik, selesai peringkat kelayakan BAC bersama kita untuk mengupas mengenai peluang atlet negara di pusingan pertama pada Rabu pula. Tak lain dan tak bukan, inilah dia. Ini kita panggil dia Wikipedia jugalah kan. Wikipedia badminton, betul. Astro. Abang Matt di social media. Ya. Apa khabar Dayang? Baik. Assalamualaikum Matt. Waalaikumsalam. Handsome, sigap bergaya. Sama lagi kita. Dari ni nak gaya ni. Dah ready sama ada Rabu atau Khamis. Apa-apa pun kita semangat dengan ada. Okey Matt. Okey. Cerita badminton kita ni. Baik. Okay, biasanya kita akan hantar orang ke BAC. Tapi kali ni tak apalah. Kita ada Ahmed kat sini pun, kita boleh dapatkan your view lah tentang pemain-pemain negara. Tadi tu, awal-awal tadi kita dah cerita tentang kelayakan lah. Ya, dua wanita kita. Ada yang terkandas di peringkat kelayakan. Namun, kita nak fokus kali untuk first round. First and foremost nak tanyalah pasal siapa lagi kalau bukan LZS lah. Lee Zijia kita ni. Yang akan berdepan dengan pemain daripada India di pusingan yang pertama. Berdasarkan prestasi sebelum ini, Matt, macam mana anda melihat peluang dia? Okey, kalau berdasarkan prestasi dalam men's singles terutama yang sekarang ni, kejutan boleh berlaku dalam mana-mana pusingan sahaja. Tapi kalau berdasarkan di atas kertas, Zijia sepatutnya ada peluang yang cerah untuk ke peringkat berikutnya. Kerana ini merupakan pertemuan pertama di antara mereka. Tapi Priyanshu dalam 6 kejohanan yang sudah pun disertai musim ini, 5 daripada ini berakhir dengan penyingkiran awal. Jadi kalau melihat kepada situasi tersebut, tak sepatutnya lah untuk Zijia tewas di pusingan awal. Kita lihat persiapan dia pun agak baik pada ketika ini yang sudah pun dikongsi jurulatihnya Wong Tat Meng. Seterusnya kalau ke peringkat berikutnya akan mentang Cho Ten Chen ataupun Wang Hong Yang. Head to head tidak memang pada Zijia, tapi pertemuan terakhir kedua-duanya dimenangi oleh perseorangan lelaki negara inilah. Cumanya apa yang saya boleh kongsikan selepas menjadi juara tak disangka pada 2022 yang mana kita pun raya terkejut masa itu. Musim lalu tersingkir di pusingan pertama. Zijia ada sebutkan bahawa dia mahukan majlis 2022 itu berulang sebelum dia berlepas ke Ningbo, China lah. Sempat bertanyakan khabar bagaimana perasaan mengenai kempen di Eropah dan sebagainya. Jadi kita harapkan agar dia berupaya mara dengan jauh untuk edisi kali ini kerana tidak mudah. Kalau kita lihat Indian pun laluan dia tidak silap saya ada juara bertahan All England Jonathan Christie. Ya betul. Laluan dia untuk ke separuh akhir ataupun ke separuh akhir. Alright, itu dia cerita tentang perseorangan lelaki Zijia. Kita nak beralih pula kepada Pearly Tina yang akan berdepan dengan wakil Jepun Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Macam mana pula peluang mereka ni, Ahmad? Rekod 3-0. Tak pernah tewas tidak silap saya. Jadi tidak sepatutnya mereka berada dalam kedudukan yang sukar untuk merekodkan kemenangan. Tapi seperti mana saya sebutkan, Pergi dan juga Tina mengalami cabaran tersendiri musim ini, di mana mereka juga masih lagi Perli misalnya menangani isu untuk kembali pulih 100%. Tapi kalau kita lihat pada ketika ini juga ada perubahan dalam undian. Ada beberapa nama besar yang turut menarik diri, tidak silap saya wakil daripada Indonesia dan juga Thailand. Jadi kita akan lihat wakil-wakil baru. Jadi itu mungkin akan berikan peluang untuk Perli dan juga Tina ke separuh akhir. Kerana selepas ni mereka tidak akan terlibat dalam saingan Piala Uber, bermakna ada tempoh tiga sehingga sebulan mereka berehat sebelum Asia League bermula. Mana bila bermula Asia League nanti di Thailand Open, Malaysia Masters dan juga seterusnya menuju ke pentas Olimpik. Jadi ini merupakan peluang untuk mereka mendapatkan aksi kompetitif sebelum berehat yang agak panjang. Okey, Matt. Kita yang ketiga kita nak fokus kepada belum lagi itu Aaron Woyi. Kita nak
tanya sekarang ni tentang peluang Ong Yusin dan juga Yi, di mana mereka akan berdepan dengan bukan calang-calang bergu daripada negara matahari terbit Jepun, iaitu Ayato Endo dan Yuta Take. Okey, kalau berdasarkan senarai daripada bergu lelaki Jepun, mungkin mereka tidak berada dalam kedudukan bergu terbaik mereka. Tetapi kita tahu juga Ong Yusin Teo Yi menghadapi krisis prestasi musim ini. Mungkin lagi kekecewaan tidak berupaya untuk layak ke pentas Olimpik Paris itu bermain dalam fikiran mereka. Ramai yang lupa bahawa mereka merupakan finalis musim lalu. Tewas kepada wakil India tu Shetty dan juga Saraj Rankireddy yang terpaksa tarik diri pada saingan kali ini. Selain daripada wakil daripada Jepun tu, kalau mereka mahu melangkah jauh ataupun mengalami pencapaian ke final, ada juga pilihan ketiga daripada China, Liang Weikang dan juga Wang Chang. Kalau kita lihat undian secara keseluruhan, ada juga wakil daripada Indonesia dan juga juara All England iaitu Fajarian dan juga Rian Ardianto. Jadi tough task untuk mereka kembali ke pentas final lah. Cuma nak ingatkan yang mereka bukan finalis, hampir-hampir saja jadi juara Asia. Jadi ramai yang mungkin dah lupa Jadi kalau mereka nak melangkah jauh, kena pamer prestasi yang cukup luar biasa. Macam mana pula dengan cabaran Aaron Shah Sowick? Adakah juga mencabar juga? Kurang mencabar kalau berdasarkan undian. Mereka juga dalam prestasi yang baik melihat kepada perkembangan semasa yang dibawa oleh rakan-rakan wartawan yang bawakan perkembangan badminton. Saya lihat mereka ada peluang yang cerah berbanding Yisin dan juga Yi. Kalau kita lihat pada ketika ini, mereka akan bertemu lawan daripada peringkat kelayakan. Cumanya dalam undian ni Akbar dan juga Dayang, saya fikir pilihan ketujuh lah, Liu Chen dengan Ozhuan Yi yang mampu menjadi penghalang kepada Aaron dan juga Wei untuk ke suku akhir. Sekarang ni kita bicara pasal suku akhir terlebih dahulu. Kerana ke separuh akhir dan juga final ni untuk Aaron dan Wei tidak mustahil. Jadi ini menampakkan bahawa kalau nak dibandingkan dari Yusin dan juga Aaron dan juga Wei, mereka memiliki peluang lebih cerah untuk ke suku akhir lah. Itu on paper pun kita boleh nampak kan. On paper cabar pun tak berapa kuat sangat. Okey, baik, seterusnya Little Gangsters. Ini sebab fokus pada diorang ni. Diorang ni masih lagi yang nak layak ke Olimpik ni, tapi tinggal satu step je lagi kan. Jadi bagaimana anda melihat? Kalau kata nak layak ke Olimpik tu, memang mereka lah yang paling cerah pun yang akan diutamatkan pada 28 April nanti. Tapi apabila saya tengok je kepada undian tu, ni betul-betul kejohanan berstatus Super 1000 lah. Mana taknya first round dah jumpa first seed daripada China, iaitu Zheng Siwei dan juga Huang Yachong. Memang kalau melihat kepada rekod pun tak memberangsangkan lah. 3 pertemuan, 3 kekalahan. Kali terakhir jumpa pun tewas straight games, 21-14, 21-14. Jadi memerlukan sesuatu yang luar biasa daripada Little Gangsters kita untuk ke peringkat berikutnya, kerana tak mustahil sebenarnya untuk mereka pamer keputusan tersebut. Dan Siwei Yachong musim ni pun ada juga penyingkiran di peringkat skor akhir dan sebagainya. Jadi mereka tidaklah sekebal musim lalu, tetapi bermain di tempat sendiri. Reputasi mereka bergantung kepada Little Gangsters lah, persembahan apa yang mereka mahu pamerkan. Cuma kalau melihat kepada aksi mereka dalam kejohanan-kejohanan terdahulu, kena limit unforced errors, mistakes. Misalnya Tang Jing ada smash yang padu tetapi kadang-kadang tersasar. Jadi mereka perlu lebih bijak lah untuk beraksi menentang lawan yang jarang sekali melakukan kesilapan. Okey, kita tak nak lupa jugalah dengan pasangan bergu yang lain, Sun Wat, Von Lai, Beijing, Kian Meng. Mereka juga mempunyai cabaran tersendiri, Ahmad. Betul. Selain pada Sun Wat, Chevron, Kian Meng, Beijing, ada lagi yang meningkat naik, Roy King dan Valerie Xiao. Valerie, budak camp badminton. So ada 4 bergu campuran di sini. Keempat-empat ini perlu pamerkan prestasi yang luar biasa lah untuk lepas first round. Sebab saya seperti mana men singles, bagi saya mixed doubles juga salah satu sektor yang sangat terbuka sekarang ni, dan boleh menjadi laluan yang sukar. Dan kita mengharapkan agar ada sinar Adil Fitri lah untuk buku campuran kita. Tapi tumpuan pastinya kepada Tang Jing dan Yi Wei, kalau boleh lepas first round tu, tak mustahil untuk mereka melangkah ke suku akhir. First round dah kena lawan yang pilihan utama. Tapi selalunya kalau nak upset first round ni lah sebabkan masing-masing masih lagi mencari rentak kan. Betul. Okey, baik. Apa pun sebenarnya kita tak sabar nak melihat aksi pemain Malaysia di BSC. Apa pun terima kasih kepada Ahmed. Sama-sama. Saya menjangkakan 10 April
Rabu akan menjadi hari yang akan dibicarakan oleh peminat badminton tanah air. Ya, betul. Of course. Banyak Okey. faktornya. Raya mana? Kelang. Kelang dan juga Kajang. Oh, okey. Jauhnya dalam Jauh. Selangor je. Jauh Jauh. betul. Okey, baik. Terima kasih. Sama Raya. Sama Raya Mai. Sama Jumpa Raya. lagi nanti. Sama Raya semua.